السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah memudahkan bagi kita dapat lagi bersama bertemu pada waktu pagi ni hadirin. Alhamdulillah, ia merupakan satu nikmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, diberikan kekuatan untuk sama-sama mengambil iktibar daripada apa yang kita pelajari pada masa yang sama. Kita harap pada Allah SWT, semoga Allah SWT memberikan hidayah taufik kepada kita dapat beramal ilmu apa yang kita telah pelajari, insyaAllah. Semoga tuan-tuan semua dalam keadaan sihat dan afiat, insyaAllah ta'ala. Hari ini 10 Jamadil Awal 1443 Hijriyah. Kita berada di awal bulan Jamadil Awal. InsyaAllah ta'ala berbaki 3 bulan lebih sahaja lagi, insyaAllah kita akan bertemu dengan bulan Al-Quran, Syahr Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, ataupun kita sebutkan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Semoga Allah ta'ala memilih kita, insyaAllah, bertemu lagi di bulan Ramadan pada tahun ini, dipermudahkan dapat menghidupkan amalan salih di dalamnya. Allahumma sallim lana Ramadan, sallim Ramadan lana, watasallamhu minna mutaqabbala. Semoga Allah Ta'ala memilih memudahkan kita semua, insyaAllah. Baik, hadirin yang dikasihi, insyaAllah pada pagi ini kita sambung pengajian kita berkaitan dengan qawaid Quraniyah, kaedah-kaedah Al-Quran dalam kehidupan. Dan pada pagi ini insyaAllah kita akan berkongsi kaedah yang pertama, kaedah yang ke-41. Kaedah yang ke-41 yang dinukilkan daripada surah Asy-Syura ayat yang ke-30. Surah Asy-Syura ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma abakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Yang bermaksud, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah Ta'ala memaafkan banyak daripada kesalahan-kesalahan kamu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagai pengenalan kaedah ini merupakan kaedah muhkam, kaedah yang jelas, yang memiliki pengaruh dalam masalah keimanan dan pendidikan bagi mereka yang memahami dan mentadabburinya. Kaedah ini merupakan di antara kaedah yang mengajar kita untuk kita memahami berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa yang sama, ia juga mendidik kita agar apa, tuan-tuan? Agar kita memahami, mempelajari, mentadabburi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan pada kaedah yang ke-41 ini. Hadirin yang dikasihi, kaedah ini diulang di beberapa tempat dengan lafaz yang lebih kurang sama, iaitu dalam surah Al-Imran ayat yang ke-165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. Yang bermaksud, dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, walhal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali ganda kepada musuh-musuh kamu pada peperangan Badar. Kamu berkata, daripada mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian dalam suratul Qasas, ayat yang ke-79, hadirin yang dikasihi Allah Ta'ala, ayat yang ke-79, suratul Qasas, ayat yang ke-70, ayat yang ke-79, 79 tuan-tuan ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-47. Nah, ayat yang ke-47 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim, dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan. Kemudian hadirin dirahmati Allah Ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-79. Surah An-Nisa ayat yang ke-79. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa sahaja nikmat yang kamu perolehi adalah daripada Allah, dan apa sahaja bencana yang menimpa kamu maka ia merupakan dari kesalahan kamu sendiri. Maka itu beberapa tempat di dalam Al-Quran tuan-tuan yang mempunyai lafaz yang lebih kurang sama. Kemudian terdapat juga beberapa ayat yang membawa maksud yang sama dengan kaedah ini, seperti yang dinukilkan oleh Dr. Umar hafizahullah dalam kitab beliau tuan-tuan, Qawaid Quraniyah. Di antaranya adalah dalam suratul Qasas ayat yang ke-59. Suratul Qasas ayat yang ke-59. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. Yang bermaksud, dan tidaklah Tuhanmu membinasakan kota-kota sehingga dia mengutus di ibu kota itu seorang Rasul pula yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota melainkan penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Surah Al-Qasas ayat yang ke-59. Kemudian dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-41. Surah Ar-Rum ayat yang ke-41, Allah SWT berfirman, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Telah nampak kerosakan di darat dan di lautan disebabkan kerana perbuatan tangan manusia, supaya Allah SWT merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan dosa mereka sendiri, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kemudian hadirin yang dikasihi Allah SWT, dalam surah Ali Imran ayat 181 hingga 182, Allah SWT berfirman, wa naqulu dhuqu 'adzabal hariq dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bidzallamin lil 'abid. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar. Azab yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, dan bahawasanya Allah SWT sekali-kali tidak akan menganiaya hamba-hambanya. Allah SWT juga berfirman hadirin dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-36. Saya harap tuan-puan bersama dengan tuan-puan ada Al-Quran dan juga terjemahan sebagai satu bentuk langkah yang mudah dan bermanfaat insya-Allah. Di samping kita sebutkan, tuan-puan boleh baca sekali lah. Dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-36, Allah SWT berfirman,
وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, nescaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa suatu musibah disebabkan kesalahan yang telah mereka kerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa. Ya. Itu di antara beberapa ayat Al-Quran yang membawa maksud yang sama dengan kaedah yang kita sebutkan sebagai bentuk pengenalan pada pagi ini, tuan-tuan dan rahmati Allah. Dan sebelum tu, sebelum kita berkongsi berkaitan dengan hadis-hadis Nabi SAW, mungkin saya boleh sebutkan juga perkataan Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim rahimahullahu ta'ala tatkala menyimpulkan beberapa ayat yang kita sebutkan sebentar tadi, tuan-tuan. Dan kita ketahui bahawa Syekhul Islam rahimahullah merupakan di antara ulama tafsir juga yang mempunyai ilmu yang sangat mendalam berkaitan dengan ilmu berkaitan Al-Quranul Karim atau tafsir itu sendiri. Kata beliau rahimahullah ta'ala, dan Al-Quran menjelaskan bukan hanya satu tempat sahaja, bahkan Allah tidak akan membinasakan dan menyiksa seseorang melainkan kerana suatu dosa yang telah dilakukannya. Baik, hadirin yang dikasihi, kita kongsikan pula beberapa buah hadis Nabi SAW berkaitan dengan kaedah yang kita kongsikan ni. Di antaranya adalah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada sahabat Nabi Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Allah SWT berfirman, "Innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah." Sesungguhnya ia adalah amalan kalian. Aku menghitungnya untuk kalian, kemudian aku memberi balasan yang penuh dengan kepada kalian atasnya. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan keburukan, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Kemudian hadis yang kedua, hadirin, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada sahabat Nabi Shaddad ibn Aus radhiyallahu taala anhu berkenaan tentang Sayyidul Istighfar. Yang mana Sayyidul Istighfar ni, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, seperti mana yang kita pun maklum, di antara isi kandungan dalam Sayyidul Istighfar adalah berkaitan dengan kaedah yang kita sebutkan juga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hadirin yang dikasihi Allah Ta'ala, perhatikan pada lafaz doa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Dan juga perkataan pada doa yang kita sebutkan, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala daripada keburukan yang telah kita lakukan. Keburukan yang telah kita lakukan. Dan keutamaan Sayyidul Istighfar yang sangat besar hadirin ini. Ia merupakan di antara zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun istighfar yang Nabi ajar kepada kita untuk kita baca pada waktu pagi dan juga petang. Dan terlalu banyak keutamaan berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan Sayyidul Istighfar. Ala kulli hal, apa yang kita nak sebutkan dekat sini berkaitan dengan kaedah yang kita sebutkan, iaitu kita mohon pada Allah Ta'ala daripada keburukan dosa yang telah kita lakukan. Kemudian yang ketiga, hadirin, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim berkenaan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, seperti mana yang disebutkan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim.
Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathir. Hadirin, ya Allah, sesungguhnya hamba telah menzalimi diri hamba sendiri dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dhunuba illa ant, dan tidak ada yang boleh mengampunkan dosa-dosa hamba melainkan Engkau. Faghfir li maghfiratan min 'indik, maka ampunilah hamba dengan pengampunan di sisimu. Warhamni, dan rahmatilah hamba. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hadirin yang dirahmati Allah, hadis ni seperti yang dijelaskan oleh Dr. Umar hafizahullah taala, yang bertanya siapa tuan-tuan? Yang bertanya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang merupakan di antara manusia yang terbaik setelah para anbiya dan juga para rasul, dan juga merupakan di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling akrab. Bahkan Nabi SAW sebut dalam hadis Nabi yang sahih, jika Allah Ta'ala memberikan, atau kama qala, jika Allah Ta'ala memberikan peluang kepada saya untuk mengambil kekasih selain daripada Allah Ta'ala, nescaya saya akan mengambil Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai kekasih saya. Dan banyak sangat keutamaan hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ala kulli hal tuan-tuan, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu merupakan di antara sahabat Nabi yang paling utama, yang juga merupakan di antara sahabat Nabi yang Allah Ta'ala janjikan dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala dengan rahmatnya semasa beliau masih hidup dekat dunia lagi. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu merupakan khalifah ataupun pemimpin kaum muslimin yang dilantik menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang pertama, iaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau bertanya tuan-tuan, pada masa yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abu Bakar Siddiq doa tersebut, dan dianjurkan untuk dibaca ketika mana di dalam salat. Ala kulli hal, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita boleh fahami berdasarkan dalil-dalil daripada Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat difahami bahawa dosa-dosa merupakan sebab bagi hukuman yang dikenakan, sama ada berbentuk dosa umum ataupun khusus. Maka itu di antara bentuk kesan daripada dosa dan juga maksiat. Walaupun kita kena memahami juga, hadirin dikasihi, ujian dan juga dugaan juga merupakan di antara kesan ataupun sebab dosa-dosa yang pernah dilakukan, tetapi tak semestinya disebabkan dosa dan kesalahan. Ia juga merupakan di antara sebab rahmat kasih sayang Allah. Allah Ta'ala nak tinggikan darjat di sisi Allah Ta'ala, dan ia juga merupakan di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ala kulli hal yang kita sebutkan berkaitan dengan kesan-kesan buruk apabila melakukan dosa dan juga maksiat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hukuman berbentuk musibah, dan juga kita sebutkan musibah berbentuk bencana ataupun hukuman kepada kita dekat dunia ini. Setiap hamba Allah Ta'ala dianjurkan untuk bermuhasabah dengan dosa yang pernah dilakukan sebagai bentuk tarikan rahmat daripada Allah Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, sebab itu di antara perkara yang kita sering diingatkan oleh salafun as-salih, para ulama salafun as-salih kita, tuan-tuan, orang salih terdahulu, untuk kita senantiasa melazimi taubat dan juga istighfar kepada Allah SWT. Dalam seharian tuan-tuan, kita kena usahakan untuk melazimi taubat dan juga istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan mencontohkan kepada kita dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang rasul kekasih Allah Taala yang maksum, yang Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa dan kesalahan Nabi yang telah berlalu maupun akan datang, juga melazimi istighfar tuan-tuan. Seperti mana kata Nabi SAW, setiap hari tuan-tuan lebih kurang Nabi bersabda, seingat saya ada 2 hadis yang berbeza. Satu riwayat berkenaan tentang Nabi beristighfar pada Allah 70 kali sehari, seingat saya tuan-tuan, kemudian riwayat yang lain Nabi SAW beristighfar sebanyak 100 kali. Pada masa yang sama kita kena faham istighfar itu bukanlah sekadar seperti mana yang umum kita faham berkaitan hanya semata-mata bentuk lafaz tuan-tuan, yang tidak. Istighfar kena diusahakan bukan sahaja dalam bentuk lafaz, pada masa yang sama ia juga perlu diusahakan berkait dengan hati kita. Muhasabah tuan-tuan, apa yang pernah kita lakukan dahulu, dosa dan maksiat yang telah kita lakukan, sama ada
yang kita sedari maupun yang kita tidak sedari. Itu di antara bentuk bagaimana untuk kita menghayati istighfar, ataupun bagaimana untuk istighfar itu memberi kesan kepada jiwa-jiwa kita. Sebab itulah hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, apabila kita kembali kepada kaedah ataupun kita sebutkan kaedah Al-Quran yang kita pelajari ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman setelah menyebutkan berkaitan dengan kesalahan-kesalahan kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memaafkan banyak daripada kesalahan-kesalahan kamu. Menunjukkan bahawa hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita kena memahami, kita kena mengakui apa jua yang kita lakukan disebabkan apa jua yang kita perolehi ataupun apa jua yang menimpa kita tuan-tuan secara umumnya disebabkan apa yang pernah kita lakukan, dan kita kena mengakui dosa-dosa kesalahan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita berazam untuk kita bertaubat pada Allah dengan taubatan nasuha. Kita usahakan untuk apa yang telah kita pernah lakukan berbentuk dosa dan maksiat terdahulu, kita usaha dan azam untuk tidak melakukannya kembali. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, petunjuk daripada kaedah, apabila manusia mengetahui bahawa semua perkara yang tidak disukai berlaku kepada diri mereka secara umum ditumpah adalah disebabkan dosa dan maksiat, maka mereka akan menyibukkan diri dengan memperbanyakkan taubat dan juga istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Apabila manusia mengetahui, tuan-tuan, apabila kita ketahui apa jua perkara yang umumnya kita tak sukai berlaku pada diri kita, pasti di antara sebab, tuan-tuan, adalah disebabkan dosa dan kesalahan kita. Bila kita menyedari dan juga mengakui keadaan tersebut, maka kita akan melazimi, kita akan menyibukkan diri kita dengan memperbanyakkan taubat dan juga istighfar kepada Allah SWT. Tuan-tuan, kita kena usahakan untuk sibukkan diri kita melihat dosa dan kekurangan diri kita. Jangan kita sibuk dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Nah, apa yang telah dilakukan oleh orang lain, tuan-tuan, kita usahakan untuk mencegah sebagai satu bentuk tuntutan daripada Allah Ta'ala untuk kita melakukan kerja dakwah, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nah, pada masa yang sama, tuan-tuan, janganlah disebabkan kita hanya sibuk untuk berusaha untuk mencari dosa ataupun melihat dosa dan kesalahan orang lain, sehingga apa? Sehingga menyebabkan kita lupa kepada diri kita sendiri. Kadang orang membuat satu perumpamaan, tuan-tuan, orang yang suka untuk menunjuk-nunjuk orang lain sebenarnya tangan dia yang empat yang lain ataupun yang lebih banyak tertuju kepada diri dia sendiri. Sebab itu kita kena usahakan untuk muhasabah diri kita, kita kena usahakan untuk memperbaiki diri kita, kita islahkan diri kita, kita usahakan untuk kita usahakan untuk bagaimana diri kita Allah Ta'ala islah, perbaiki akhlak kita. Kita usahakan untuk bagaimana untuk apa? Jangan terlalu menyibukkan diri menuding jari dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Bila kita ketahui, tuan-tuan, keadaan kita pun sendiri, insya-Allah Ta'ala kita akan menyibukkan diri kita dengan memperbanyakkan taubat dan juga istighfar kepada Allah Ta'ala. Sebab itu dinukilkan perkataan Ali bin Abi Talib, Syekhul Islam rahimahullah menukilkan perkataan Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, janganlah seorang hamba berharap kecuali kepada Allah, dan janganlah dia takut kecuali terhadap dosa-dosa mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagai hamba Allah, pastinya kita tidak akan terlepas daripada melakukan dosa dan maksiat. Bahkan Nabi SAW sebut dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, kul bani Adam khata', setiap manusia itu akan melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik manusia yang melakukan kesalahan adalah mereka yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harap pada Allah, tuan-tuan. Sebab itu dalam agama kita ada di sana raja, kita harap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harap pengampunan daripada Allah Ta'ala. Pada masa yang sama kita khauf, kita juga takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita takut Allah Subhanahu wa Ta'ala campakkan kita ke dalam neraka. Kita takut kesan daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah pernah berkata, tidaklah suatu musibah turun kecuali disebabkan suatu dosa, dan tidaklah ia diangkat melainkan dengan taubat. Sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, apabila tak kala ataupun kita menghadapi apa jua bentuk musibah, khasnya pandemik ni ketika ini, dan kita masih lagi diuji dalam keadaan tersebut, hadirin, apa di antara nasihat para ulama
kepada kita. Nasihat para ulama kepada kita untuk apa tuan-puan? Untuk kita memperbanyakkan taubat kepada Allah. Sudah pasti tuan-puan, di antara sebab apa yang berlaku ketika ini adalah disebabkan dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Sebab itu kita kena melazimi istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun, mohon istighfar. Mohon agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita. Semoga dengan sebab taubat kita tuan-puan, Allah Subhanahu wa taala angkat segera musibah yang menimpa diri kita. Dan kita kena memahami bahawa apa jua bentuk musibah sebagai mukmin, kan, seperti mana yang disabdakan oleh Nabi SAW, hadis yang seringkali kita ulang tuan-puan, berkaitan dengan keajaiban orang yang beriman kepada Allah. Ajaban li amril mukmin, sungguh ajaib, sungguh kita katakan sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman pada Allah. Apabila Allah uji mereka dengan kesusahan, maka mereka akan bersabar. Maka bila Allah berikan mereka kenikmatan, mereka akan bersyukur pada Allah. Maka jika Allah uji kita dengan musibah tuan-tuan, maka kita kena bersabar. Kita usahakan untuk kita bersabar, kita harap pada Allah dengan sebab kita sabar, dengan sebab kita memperbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa jua bentuk musibah yang menimpa kita tuan-tuan, sama ada pandemik ni ataupun apa jua bentuk yang lain, Allah Taala akan angkat dan juga ia menjadi sebab pengampunan dosa kepada kita. Mukmin ni tuan-tuan, apa jua kesakitan yang dihadapi, musibah yang dihadapi, kesempitan, ya, ia merupakan sebab pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ampunkan dosa. Dan kita juga berharap pada Allah Taala, semoga apa jua yang pernah kita lakukan hadirin, dosa dan maksiat, Allah Taala hukum kita semasa kita kat dunia ni, semoga kita dibersihkan daripada segala dosa tuan-puan semasa kita masih hidup dekat dunia ni, sebelum kita tinggalkan dunia ni menuju kehidupan akhirat. Sebab apa hadirin? Ketahuilah bahawasanya hukuman dekat akhirat itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih menggerunkan berbanding hukuman dekat dunia ini. Kemudian Al-Imam Ibn Qayyim, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, merupakan di antara ulama yang banyak menuliskan berkaitan dengan, di antara para ulama yang banyak menuliskan kitab-kitab, buku-buku berkaitan dengan al-qalb, berkaitan dengan hati tuan-puan, berkaitan dengan pembersihan hati, macam mana untuk kita nak tarbiyah hati kita. Dan juga di antara buku yang sangat bermanfaat tuan-puan yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Qayyim, Ad-Da' wad-Dawa', yang berjudul berkaitan dengan penyakit dan juga ubat kepada penyakit. Dan penyakit yang paling besar tuan-puan adalah penyakit berkaitan dengan hati. Yang paling besar apa tuan-puan? Syirik kepada Allah Ta'ala, dan juga penyakit-penyakit hati berbentuk sifat-sifat yang mazmumah yang beliau sarankan berkaitan dengan bagaimana untuk kita membersihkan hati kita. Sangat bermanfaat tuan-puan untuk kita memiliki buku-buku yang dikarang oleh Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih. Dan seingat saya tuan-puan, dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa' juga di antara yang membahaskan kitab tersebut, ataupun beliau membahaskan di antara bab dalam kitab tersebut kesan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Hadirin, apa jua dosa dan kesalahan akan ada kesan kepada diri kita dan juga kehidupan kita. Sebab itu kita kena sentiasa melazimi taubat dan istighfar. Kita kena bermuhasabah dalam kehidupan seharian kita. Semoga dengan sebab muhasabah kita, taubat dan istighfar kita tuan-puan, menjadi sebab kita tak melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Dr. Umar hafizahullah taala juga tuan-puan memberikan beberapa peringatan berkaitan dengan kaedah ni juga, yang saya boleh simpulkan dengan satu bentuk perkataan, iaitu ambil pengajaran daripada sejarah umat-umat terdahulu yang Allah Ta'ala telah binasakan disebabkan dosa dan maksiat yang telah mereka lakukan. Kemudian beliau tuan-puan menukilkan beberapa bentuk peringatan. Kata beliau hafizahullah Ta'ala, sebagai satu bentuk muhasabah kita bersama. Ingat tak kita, ataupun pernah tak kita menghayati ataupun mempelajari keadaan-keadaan yang telah berlaku pada umat-umat yang terdahulu? Di antaranya kaum 'Ad, yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin taufan yang melemparkan mereka bergelimpangan di permukaan bumi, menghancurkan rumah-rumah mereka, tanam-tanaman mereka, ladang-ladang mereka. Pernah tak kita menghayati ataupun mempelajari, mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku kepada kaum Thamud,
yang Allah Ta'ala kirimkan sebuah teriak, sebuah jeritan yang sangat keras sehingga memutuskan hati-hati mereka, sehingga mereka menyebabkan mereka kesemua mereka, sehingga menyebabkan mereka mati bergelimpangan. Hadirin, ingat tak kita, adakah kita mengambil pengajaran daripada kaum yang berbuat dosa dan kesalahan, dosa dan maksiat yang sangat besar berkaitan dengan syirik kepada Allah SWT, yang Allah Ta'ala balikkan bahagian bumi mereka daripada atas kemudian ke bawah. Kemudian diingatkan pula tuan-puan yang dirahmati Allah, ingat tak kita ataupun adakah kita mengambil pengajaran berkaitan dengan kisah kaum Nabi Syuaib AS yang Allah Ta'ala kirimkan awan-awan berbentuk azab, yang ketika mana awan-awan menaungi mereka tuan-puan. Dan umumnya bila mana awan-awan gelap, umumnya kita memahami bahawa hujan nak turun. Sedangkan apa, kaum-kaum terdahulu Allah SWT ingatkan dengan bentuk azab daripada Allah SWT. Ingat tak kita bagaimana Allah SWT menenggelamkan Fir'aun dan juga tentera-tenteranya, dan mereka diancam bahkan mereka akan kekal selama-lamanya di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tak kita apa yang berlaku kepada Qarun, berlaku kepada keluarga dia tuan-puan, sehingga kini apa jua bentuk harta yang dijumpai di dasar laut juga disebut sebagai harta Qarun. Sedangkan tuan-puan rahmati Allah, Qarun merupakan seorang yang sangat sombong kepada Allah dan juga di antara yang dikenakan azab oleh Allah Ta'ala disebabkan apa yang telah dilakukannya. Kemudian disebutkan juga tuan-puan dan rahmati Allah Ta'ala oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah berkaitan dengan musibah ataupun bala yang menimpa kota Siprus tuan-puan ni di zaman beliau rahimahullah Ta'ala, ataupun kota Siprus yang diceritakan kepada ataupun Ibn Qayyim itu meriwayatkan cerita tersebut. Terdapat satu bentuk bala tuan-puan ataupun musibah yang menimpa sahabat ataupun zaman ketika itu adalah zaman setelah para sahabat Nabi. Cuma ada di antara sahabat Nabi ketika itu ada bersama mereka, iaitu Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Musibah yang menimpa mereka di antaranya adalah tuan-puan rahmati Allah ketika mana kota Siprus ditakluki dan penduduk-penduduknya dipisah-pisahkan. Maka di antara mereka ada yang menangis disebabkan apa yang telah berlaku. Maka yang meriwayatkan kisah ni tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala menceritakan berkenaan tentang pertanyaan yang ditanyakan kepada Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Wahai Abu Darda, apa yang membuat anda menangis? Sebab Abu Darda ketika itu duduk menangis tuan-puan. Mengapa engkau menangis wahai Abu Darda sedangkan Allah Ta'ala memuliakan Islam dan mereka yang berpegang teguh dengan Islam? Lalu Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, celaka engkau wahai Jubair, alangkah hinanya makhluk di sisi Allah apabila mereka menyia-nyiakan perintahnya. Walhal sebelumnya ia adalah umat yang berkuasa yang selalu menang, lalu mereka meninggalkan perintah Allah sehingga mereka menjadi apa yang engkau lihat sekarang ini. Dinukilkan dalam kitab Al-Imam Ibn Qayyim yang berjudul Al-Jawabul Kafi. Hadirin yang dikasihi, maksudnya adalah apa yang berlaku tuan-puan, kisah-kisah yang telah berlaku di kalangan umat-umat yang terdahulu yang Allah Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran, yang kita baca, yang kita usahakan untuk memahaminya, yang kita dengar para asatidah kita berkongsi berkaitan dengannya. Ambil pengajaran tuan-puan, kita usaha untuk ambil ibrah, dan juga kisah-kisah salafun salih yang telah dinukilkan oleh para ulama kepada kita. Kita ambil pengajaran tuan-puan, kita usahakan untuk memahami bahawa apa sahaja yang kita lakukan ia akan memberi kesan. Wallahu ta'ala alam bisawab, sama ada ketika ini ataupun yang akan datang. Cuma yang paling penting adalah kita kena berhati-hati dengan apa yang kita lakukan. Kita usahakan untuk menjauhi perbuatan dosa dan juga maksiat semampu kita tuan-puan, dan pada masa yang sama kita harap pada Allah SWT. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita, memelihara negara kita, memelihara umat Islam seluruhnya, seluruh dunia insya-Allah. Kemudian Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala setelah menyebutkan perkara itu tuan-puan, beliau menukilkan firman Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Dr. Umar hafizahullah menjelaskan sebagai satu bentuk pengajaran juga buat kita berkaitan dengan perkara-perkara tersebut dalam suratul An'am ayat 42 hingga 44. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelum engkau, kemudian kami seksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan juga kesengsaraan, agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan syaitan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami seksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa. 3 ayat tuan-tuan yang dikasihi Allah Ta'ala, peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita semua berkaitan dengan apa yang telah berlaku kepada umat-umat terdahulu. Dan sebagai umat akhir zaman tuan-tuan, sebagai umat akhir zaman yang berusaha untuk mengambil pelajaran daripada apa yang telah berlaku kepada umat-umat terdahulu, maka kita usahakan untuk ambil pengajaran. Kita usahakan untuk senantiasa memelihara diri kita, memelihara keluarga kita tuan-tuan daripada melakukan dosa dan maksiat. Dan pada masa yang sama, kita pasti sebagai insan kita tak terlepas tuan-tuan ni, tak terlepas daripada melakukan dosa dan kesalahan. Sebab itulah kita kena berusaha untuk sentiasa bertaubat, beristighfar kepada Allah SWT. Hadirin yang dirahmati Allah, di antara wasiat ataupun nasihat yang disampaikan oleh para ulama adalah bagaimana untuk kita usahakan di rumah kita tuan-tuan hidup dengan suasana dakwah, hidup dengan suasana mengajak kepada kebaikan, melarang kepada kemungkaran. Dengan sebab dakwah, suasana dakwah hidup dalam rumah kita tuan-tuan, insya-Allah Allah Taala akan pelihara rumah kita, keluarga kita, anak isteri kita, keturunan kita tuan-tuan. Sebaliknya, apabila kita meninggalkan perkara tersebut dalam rumah kita tuan-tuan, maka ia akan menjadi satu sebab kemusnahan ataupun sebab kerosakan dalam rumah kita. Umumnya tuan-tuan rahmati Allah, kita bermula daripada rumah kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Kita usahakan bagaimana bermula daripada rumah kita tuan-tuan, hidup dengan suasana dakwah, hidup dengan suasana bersama-sama mengajak keluarga kita untuk mentaati perintah Allah SWT. Hidup dengan suasana bagaimana untuk kita mencegah keluarga kita daripada melakukan kemungkaran, melakukan dosa dan maksiat. Apatah lagi tuan-tuan rahmati Allah, macam mana untuk kita ada suasana agama dalam seluruh kehidupan kita. Bermula dari rumah kita, qaryah kita, umumnya seluruh dunia ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebab apa? Dengan sebab usaha dakwah yang dilakukan, dengan sebab kerja dakwah yang dilaksanakan, disebabkan usaha dakwah yang dijalankan oleh umat ni, insya-Allah Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memelihara mereka daripada bala ataupun bencana tuan-tuan. Sebab apabila satu bentuk kemudaratan lebih daripada manfaat ataupun satu bentuk kemaksiatan telah menguasai lebih daripada amal saleh tuan-tuan yang dirahmati Allah, ketika itu ancaman daripada Allah datang kepada kita, ia akan ancaman daripada Allah berbentuk azab, bala yang akan menimpa seluruh orang tuan-tuan, seluruh manusia, sama ada yang taat ataupun yang tak taat, sama ada yang mentaati perintah Allah ataupun yang tidak mentaati perintah Allah. Apabila datangnya bala, maka ia akan kena kepada semua orang. Sebab itulah jangan kita merasa senang, jangan kita merasa gembira apabila kita saja mentaati perintah Allah Ta'ala, apabila keluarga kita saja telah mentaati perintah Allah. Keadaan di luar juga tuan-tuan, kita kena sama-sama memikirkan bagaimana untuk kita sama-sama usaha untuk islah, perbaiki apa yang kita mampu mengikut kemampuan kita tuan-tuan. Jangan kita merasa gembira dan tenang bila kita saja taat perintah Allah, tapi kita pun kena usahakan macam mana untuk kita bawa orang lain tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Sebab tu aslih nafs, sebab tu ada satu perkataan tuan yang disebutkan oleh seorang tokoh juga dalam bidang dakwah tuan ni, disebutkan aslih nafsak wad'u ghairak. Perbaikilah diri kalian, pada masa yang sama kalian ajaklah orang yang lain. Pada masa yang sama juga tuan-tuan, kita kena faham tak kala kita usaha untuk ajak orang lain tu, kita dakwahkan orang lain, sebenarnya tuan-tuan dan rahmati Allah, manfaat dan kebaikan tu akan pergi terdahulu ataupun akan pergi dahulu kepada kita. Tak kala kita sampaikan dakwah tuan-tuan dan rahmati Allah, kita sampaikan agama, kita ajak orang kepada Allah Ta'ala, kita ajak manusia untuk menyembahnya kepada Allah, kita ajak manusia untuk mentaati perintah Allah, ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajak manusia untuk menuntut ilmu. Kebaikan itu tuan-tuan, yang paling utama akan kembali kepada siapa? Yang paling utama akan kembali kepada kita sendiri. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan kalian ucapkanlah perkataan yang benar. Tak kali kita berusaha untuk mengucapkan perkataan yang benar ataupun dijelaskan oleh para ulama tafsir tuan-tuan, tak kali kita usahakan untuk mendakwakan, untuk mengangkat kalimatullah di tempat yang paling tinggi tuan-tuan rahmati Allah. Allah Ta'ala kata apa? Yuslih lakum a'malakum. Allah Ta'ala akan perbaiki diri kamu. Allah Ta'ala akan perbaiki amalan-amalan kamu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kamu. Janji Allah Ta'ala kepada siapa tuan-tuan? Kepada mereka yang usaha untuk mengajar manusia kepada Allah. Adapun mereka yang diajak tuan-tuan, ataupun kita sebutkan mad'u kita, orang yang kita ajak itu terpulang pada Allah Ta'ala. Hidayah milik Allah SWT. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Barang siapa Allah Ta'ala kehendaki hidayah bagi, maka tak ada siapa yang boleh menyesatkan. Maka yang paling penting tuan-tuan, kita usaha. Kita berusaha, kita usahakan untuk sampaikan dengan hikmah, dengan bijaksana tuan-tuan, dengan ilmu yang benar, insya-Allah Ta'ala kita serahkan pada Allah Ta'ala, semua Allah Ta'ala berikan hidayah. Pada masa yang sama kita jangan lupa doa, semua Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang kita sampaikan dakwah kepada mereka. Seperti mana yang diamalkan oleh para sahabat Nabi dan juga Nabi SAW sendiri, bila mana sahabat Nabi memohon kepada Nabi agar didoakan ibu-ibu mereka. Seingat saya di antaranya tuan-tuan adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seperti mana yang disebutkan dalam kisah para sahabat Nabi. Beliau memohon kepada Nabi SAW agar Nabi SAW mendoakan hidayah buat ibunya. Allahumma hdi li ummi Abi Hurairah au kama qala. Dan Nabi SAW mendoakan buat ibu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan akhirnya Allah berikan hidayah kepada. Tanggungjawab kita tuan-tuan, sampaikan dengan hikmah, sampaikan dengan ilmu, sampaikan dengan bijaksana. Selebihnya kita berdoa semua Allah Ta'ala berikan hidayah. Kemudian pengajaran hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ada beberapa pengajaran seperti yang disebutkan oleh Dr. Umar hafizahullah Ta'ala. Pertama sekali, keutamaan untuk kita melazimi taubat dan juga istighfar kepada Allah Ta'ala dalam kehidupan kita seharian. Dan lazimi tuan-tuan ni dalam kehidupan seharian kita, jangan kita tinggal istighfar. Jangan kita mengatakan ataupun mendengar ada perkataan-perkataan yang agak bahaya tuan-tuan, yang umumnya diucapkan. Mengapa saya ditimpa macam ni? Apa dosa saya? Contoh kan. Kenapa saya ditimpakan macam ni? Apa dosa saya? Tuan-tuan dirahmati Allah, kita manusia. Kita senantiasa terdedah dengan perbuatan dosa dan kesalahan. Tak kali kita ucapkan perkataan itu pun satu bentuk yang tak benar sebenarnya. Pasti tuan-tuan, kita tak tahu, mungkin dahulu. Mungkin apa yang pernah kita lakukan dahulu. So Allah Ta'ala nak bersihkan kita, maka kita usahakan untuk bersama. Kemudian, dosa dan maksiat akan memberikan kesan yang buruk kepada pelakunya sama ada di dunia dan juga di akhirat. Semua akan dinilai oleh Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal walaupun sekecil zarrah, kita katakan kebaikan, maka dia akan mendapat balasannya. Barang siapa yang beramal dengan keburukan juga, walaupun sekecil zarrah, maka dia juga akan mendapat balasan. Dia akan melihat balasannya. Semua akan dihitung oleh Allah SWT. Dan akhirnya tuan-tuan dirahmati Allah, kita harap pada Allah. Semoga Allah SWT sentiasa memelihara kita semua dan menerima segala taubat kita tuan-tuan. Kan? Itu yang kita harap pada Allah Ta'ala. Dan jangan sekali-kali kita putus asa dengan rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sekali-kali kita berburuk sangka dengan Allah.
kita berbaik sangka tuan-puan. Apa jua yang pernah kita lakukan, berapa besar dosa dan maksiat yang telah kita lakukan. Jangan kita berputus asa dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Ketahuilah rahmat Allah Ta'ala sangat luas tuan-puan. Kasih sayang Allah Ta'ala sangat luas. Kita katakan kasih Allah SWT, rahmat pengampunan Allah Ta'ala itu lebih luas daripada apa yang pernah kita lakukan. Dan semoga Allah SWT menerima taubat dan juga istighfar kita kepada Allah. Tak kala ada di antara hamba-hamba Allah tuan-puan datang kepada kita, memohon nasihat kepada kita, mereka ingin bertaubat pada Allah, mereka ingin kembali pada Allah, maka kita bangun mereka tuan-puan. Jangan kita tinggalkan mereka. Jangan kita katakan kepada mereka, kamu ni tak boleh dah, kamu ni dah susah dah, tak ada harapan dah. Jangan macam tu tuan-puan. Rahmat Allah Ta'ala itu sangat luas. Kita berikan jalan tuan-puan rahmat Allah. Hatta kalau kita baca di antara hadis Nabi SAW yang sahih berkaitan dengan apa yang pernah berlaku pada umat yang terdahulu ataupun kisah-kisah orang terdahulu tuan-puan. Kalau tuan-puan pernah mendengar berkaitan dengan taubat seorang yang pernah membunuh 100 orang. Mula-mula sekali dia bunuh 99 orang, kemudian dia jumpa seorang, dia nak mohon ataupun dia tanya berkaitan dengan ada tak jalan untuk dia taubat pada Allah, maka orang yang 100 yang ke-100 itu pun tuan-puan kata tak ada jalan dah. Kan kemudian dia jumpa lagi tuan-puan, dia tak putus asa, dia usaha untuk bagaimana bertaubat dan beristighfar pada Allah, sehingga diberikan satu bentuk pengajaran oleh seorang yang saleh, diberikan satu petunjuk, tuan-puan, kamu jangan berada di tempat kamu sekarang, di tempat orang yang kamu kenali, kamu kena berhijrah, kamu kena pergi ke satu tempat yang kamu tak kenali siapa pun dekat situ, dan insya-Allah Ta'ala kamu boleh berubah. Lebih kurang tuan-puan kisahnya. Dan akhirnya dalam perjalanan tuan-puan nak berubah tadi, Allah Ta'ala tarik nyawa dia dengan izin Allah. Maka tuan-puan rahmati Allah Ta'ala, nak ringkaskan cerita, Allah Ta'ala ampun dosa dia tuan-puan rahmati Allah, disebabkan dia nak berubah dalam keadaan tuan-puan pernah membunuh 100 orang manusia. Ya? Allah musta'an. Rasanya tuan-puan kita taklah melakukan sampai satu tahap tersebut, perbuatan tersebut ni. Wal'iyadzubillah. Ala kulli hal, hadirin yang dirahmati Allah, kita berbaik sangka kepada Allah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Apa juga dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan, kita mohon taubat dan istighfar kepada Allah. Jika dosa dan kesalahan berbentuk dosa dan kesalahan dengan manusia, tuan-tuan, kita usaha untuk mohon kemaafan semampu kita, seikhlas kita, semampu kita yang mungkin, sungguh-sungguh. Dan juga berkaitan dengan dosa dan kesalahan sesama manusia, kita mohon taubat dan juga istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah Allah Taala itu Al-Ghafur, Allah Taala itu Ar-Rahim, tuan-tuan. Allah Maha Pengampun, Allah Taala Maha Penyayang. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian seterusnya, kaedah yang ke-42 yang dinukilkan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Allah SWT tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah kamu yang tidak disengajakan untuk bersumpah, tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarahnya denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin, iaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga kamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafarahnya berpuasalah 3 hari. Itulah kafarah sumpah-sumpah kamu apabila kamu bersumpah. Wahfazu aimanakum. Ini merupakan kaedah potongan ayat tuan-tuan, kaedah yang 42. Wahfazu aimanakum, dan jagalah, peliharalah sumpah kamu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepada kamu agar kamu bersyukur padanya. Baik. Pengenalan tuan-tuan. Sekejap ni tuan-tuan. Baik, pengenalan. Kaedah ini merupakan
kaedah yang muhkam, kaedah yang jelas tuan-tuan, berkaitan dengan realiti kehidupan manusia. Maksud realiti kehidupan manusia ni apa tuan-tuan? Manusia ni secara umumnya ada di antara mereka yang suka bersumpah. Pada masa yang sama ada yang suka bermain dengan sumpah. Ada juga yang suka bersumpah dengan tujuan untuk menyelamatkan diri mereka sebagai contoh. Wal'iyadzubillah. Maka ia merupakan di antara perkara yang memang berlaku di antara ataupun di lingkungan kehidupan manusia. Hadirin, prinsip kaedah Al-Quran ini terdapat dalam konteks pembicaraan berkaitan dengan kafarah sumpah. Kafarah sumpah seperti mana yang kita bacakan sebentar tadi. Kemudian kaedah ini dijelaskan oleh penulis kitab ni tuan-puan berkenaan menjaga sumpah daripada 3 perkara. Wahfazu aymanakum, dekat situ tuan-puan dijelaskan oleh Dr. Umar Hafizahullah berkisar berkaitan 3 perkara. Ya. Yang pertama sekali tuan-puan rahmati Allah Ta'ala adalah menjaga sumpah dari sumpah dengan nama Allah secara dusta. Menjaga sumpah maksudnya adalah dari sumpah dengan nama Allah, bersumpah dengan nama Allah secara dusta. Kemudian yang kedua, menjaganya daripada banyak berjanji dan bersumpah. Kemudian yang ketiga, menjaganya dari pelanggaran apabila seseorang bersumpah melainkan beberapa perkara yang dibenarkan syarak. Maksudnya kalau dia bersumpah kemudian dirasa memang dia tak mampu dan dirasa lebih baik untuk dia langgar, maka ada perkara-perkara yang dibenarkan yang kita akan jelaskan sebentar lagi insya-Allah taala. Baik, kemudian tuan-puan kita sebutkan atau jelaskan satu demi satu berkaitan 3 perkara ini. Yang pertama sekali adalah menjaga sumpah daripada sumpah yang palsu, yang digelar ataupun disebut dalam bahasa Arab tuan-puan yamin ghamus. Ya. Yamin ghamus yang merupakan satu bentuk sumpah palsu yang merupakan di antara al-kabair, di antara dosa-dosa yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis daripada sahabat Nabi Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala an, beliau berkata, Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala an huma berkata, jaa Arabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله. قال ثم ماذا؟ قال ثم عقوق الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس. قلت وما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, pertama sekali tuan-puan adalah asyirku billah. Al-isyraku billah, syirik kepada Allah SWT. Kemudian dia berkata, seterusnya apa lagi? Baginda Nabi SAW menjawab, derhaka kepada kedua orang tua, al-uququl walidain. Kemudian dia bertanya lagi tuan-puan, seterusnya apa lagi ya Rasulullah? Baginda SAW bersabda, sumpah dusta, al-yamin al-ghamus. Kemudian ditanyakan kepada Nabi SAW, apakah ya al-yamin al-ghamus itu? Baginda SAW menjawab, orang yang bersumpah untuk mengambil sebahagian harta seorang Muslim dan dia berdusta dalam sumpahnya itu. Maknanya apa tuan-tuan? Sumpah palsu. Bahkan dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari ada satu bab khusus berkaitan hadis ini tuan-tuan. Babul yaminul ghamus. Bab sumpah dusta. Dan dinukilkan firman Allah SWT dalam surah An-Nahl, Suratul Nahl ayat 94. Suratul Nahl ayat 94, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamu ba'da thubutiha wa tadhuqu as-su'a bima sadattum 'an sabilillah wa lakum 'adzabun 'adzim. Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpah kamu sebagai alat menipu di antara kamu yang menyebabkan tergelincir kaki kamu sesudah kukuh tegaknya dan kamu rasakan kemelaratan di dunia kerana kamu menghalangi manusia dari jalan Allah dan bagimu azab yang besar. Ya. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala menyebutkan berkaitan dengan sumpah palsu ni tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala daripada ayat Quran dan juga hadis Nabi SAW, ia merupakan di antara ancaman bagi mereka yang bersumpah dengan dusta, bersumpah palsu dengan sengaja.
bahaya tuan-tuan yang berkaitan dengan sumpah ni. Kemudian dinukilkan juga hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berkaitan dengan perkara itu tuan-tuan. Nabi SAW bersabda, "Man halafa ala yamin sabrin yaqtati'u biha ma lam ri'in muslim huwa fiha fajirun laqiyallah wa huwa alaihi ghadban." Barang siapa yang bersumpah menggunakan sumpah untuk merebut harta orang Muslim atau orang Islam dan dia berbuat dosa, berdusta dalam sumpahnya itu, nescaya dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Ya, yang itulah tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala. Kalau kita sebut bila Allah murka ni tuan-tuan, wa'iyadzubillah, ia merupakan di antara bentuk kabair, dosa-dosa yang besar. Itu yang pertama, menjaga sumpah daripada sumpah palsu. Yang kedua, menjaganya daripada banyak berjanji dan juga banyak bersumpah. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wahfazu aymanakum," dan pelihara ataupun jagalah sumpah kamu. Bermaksud Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita, tatkala kita bersumpah, kita kena jaga, kita kena pelihara, jangan suka-suka. Dan juga diingatkan kepada kita, tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, untuk jangan terlalu banyak ataupun terlalu suka bersumpah. Main-main sumpah ni tuan-tuan ni. Dan dijelaskan juga oleh Dr. Umar, apa di antara hikmah tuan-tuan bila Allah perintahkan kepada kita untuk meminimumkan sumpah. Jangan suka bersumpah. Apa hikmah dia tuan-tuan? Pertama sekali, apabila seorang itu terbiasa bersumpah dengan nama Allah, maka tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, ia akan menjadi sebab lisan dia biasa. Hatta disebabkan kalau lisan dah terbiasa tuan-tuan, dikhawatiri dah ke arah bermain-main dengan sumpah. Yang pertama. Kemudian yang kedua tuan-tuan, bila mana seorang itu kerap bersumpah, menunjukkan apa? Menunjukkan orang tak percaya dengannya. Secara umum lah tuan-tuan. Sehingga mana menyebabkan dia kena bersumpah dulu baru orang percaya. Wal'iyadzubillah. Bila mana kerap bersumpah tuan-tuan, lagilah kepercayaan itu akan semakin kurang di kalangan manusia. Dan itu merupakan di antara perkara yang rendah lah tuan-tuan. Bila orang tak percaya ni. Hatta disebabkan bila orang tak percaya itu kena bersumpah. Wal'iyadzubillah. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, umumnya, alhamdulillah lah kita dekat Malaysia ni, masyarakat kaum muslimin dekat Malaysia ni tuan-tuan, tak terbiasa lah dengan perkataan-perkataan sumpah ni. Jarang berlaku lah tuan-tuan. Bukan kebiasaan, bukan selalu lah pun. Hatta dalam interaksi kita sesama manusia pun, jarang kita sumpah-sumpah ni tuan-tuan, melainkan perkara-perkara yang besar. Umumnya kalau kita tengok masyarakat Arab lah tuan-tuan ni, perkara menyebutkan sumpah ni biasa. Dan kadang bukan sumpah pun, tapi dah terbiasa dengan perkataan wallahi, 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 wa rabbul Ka'bah. Kan? Kadang perkara tu pun bukannya disebut, bukannya di satu bentuk memang sumpah yang benar, ataupun kadang memang saya saja. Bahkan kadang kita berkata ni betul sumpah ke tak ni kan. Alhamdulillah kita kat Malaysia tuan-tuan tak. Memang jarang berlaku lah kalau tiba-tiba kita sebut wallahi, wabillahi, watallahi, contohlah kan. Maknanya benda tu tuan-tuan satu benda yang besar. Benda yang kita katakan besar sehingga mana menyebabkan bersumpah. Dan kita katakan secara umumnya tuan-tuan dirahmati Allah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila apatah lagi kalau ia berkaitan dengan sumpah yang besar lah tuan-tuan, sumpah laknat dan sebagainya. Dan kita ketahui bahawa ia bukan satu perkara yang kecil, perkara yang sangat besar. Cuma itulah keadaan yang berlaku kadang dekat dunia tuan-tuan dirahmati Allah, wallahu taala alim bissawab. Hukuman dunia tuan-tuan itu terdedah kepada kebenaran dan juga kebatilan. Kita pun tak boleh menghukum secara pasti. Wallahu taala alim bissawab tuan-tuan kan. Ala kulli hal, apa jua yang berlaku, apa jua yang kita katakan yang dilakukan oleh pesalah dan sebagainya, mungkin hukuman dunia akan terlepas sebagai contoh. Mungkin hukuman dunia dizalimi sebagai contoh. Kita katakan dua bentuk keadaan tuan-tuan. Tetapi ketahuilah, hukuman dekat akhirat itu tak ada siapa yang boleh terlepas. Tak ada siapa yang boleh terlepas hadirin. Ia merupakan keadaan yang kita kena berhati-hati. Dunia mungkin boleh lepas tuan-tuan, ataupun kita katakan dunia mungkin orang-orang boleh zalimi seseorang dan sebagainya. Tetapi ketahui dekat akhirat Allah Subhanahu Wa Taala itu Rabbul Alamin yang maha adil tuan-tuan. Takkan boleh terlepas. Kemudian petunjuk yang ketiga tuan-tuan dirahmati Allah,
berkaitan dengan menjaga sumpah daripada tidak ditepati. Menjaga sumpah daripada tidak ditepati. Nah, kemudian dinukilkan beberapa buah hadis Nabi SAW berkaitan dengan perkara ini, tuan-tuan. Ala kulli hal, seorang Muslim, seorang mukmin, apabila mereka bersumpah, mereka kena usahakan untuk menepatinya. Melainkan keadaan-keadaan tertentu setelah diteliti lebih baik untuk dibayar kafarah, maka itu tak menjadi satu bentuk masalah, tuan-tuan. Sebab ada beberapa buah hadis Nabi SAW menukilkan perkara berkaitan dengan perkara tersebut. Di antaranya, tuan-tuan rahmati Allah, dalam hadis Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, seseorang telah melakukan atamah. Atamah dekat sini, tuan-tuan, diterjemahkan sebagai lewat makan malam, sehingga lewat tengah malam lah di sisi Nabi SAW. Lalu dia pulang menuju keluarganya, maka dia mendapati anak-anaknya yang kecil telah tidur. Lalu isteri datang kepadanya dengan membawa makanan, maka dia bersumpah untuk tidak makan makanan itu demi anak-anaknya. Lalu terfikir olehnya untuk memakan makanan tersebut, lalu dia pun makan. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW dan mengkhabarkan perkara itu kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, "Man halafa ala yamin fara'a ghairaha khairan minha falyatiha wal yukaffir an yaminih." Barang siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah lalu dia memandang bahawa selainnya ada lebih baik dari sumpahnya itu, maka hendaklah dia melakukannya dan membayar kafarah. Dalam hadis as-sahihain yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Inni wallah insyaallah la ahlifu ala yaminin fa ara ghairaha khairan minha illa ataitu alladhi huwa khair fa tahallaltuha." Sesungguhnya aku demi Allah, insya-Allah tidaklah aku bersumpah dengan suatu sumpah lalu aku melihat bahawa selainnya adalah lebih baik daripada sumpah itu, melainkan aku akan melakukan apa yang lebih baik itu dan aku akan membayar kafarah disebabkan sumpahku itu. Maka itu di antara perkara, tuan-tuan, yang kita sebutkan tadi. Usahakan untuk kita jaga, melainkan apa yang lebih baik setelah itu. Maksudnya setelah kita bersumpah sebagai contoh, kemudian kita rasa ataupun kita menganggap bahkan memang ia sangat baik menurut syarak dan tak tercegah perkara itu, maka kita boleh langgar, cuma kena bayar kafarah. Kesimpulan, tuan-tuan rahmati Allah, yang pertama sekali, sungguh Allah Ta'ala mengurniakan kita semua kefahaman dan ilmu berkenaan batas-batas Allah Ta'ala yang telah ditetapkan ni. Jangan kita bermudah-mudah, tuan-tuan, dengan apa yang Allah SWT tetapkan. Batasan-batasan Allah, hukuman-hukuman, hududullah dalam Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Kemudian sumpah merupakan di antara perkara yang sangat penting, tuan-tuan. Kita kena faham, ia merupakan satu perkara yang sangat penting. Jangan kita bermain-main dengan sumpah. Ketahuilah ia merupakan satu bentuk tanggungjawab dan amanah yang kita akan hitung di hadapan Allah SWT. Jangan meremehkan sumpah yang telah diucapkan. Usahakan untuk kita penuhi. Jika tak mampu untuk kita penuhi, tuan-tuan, maka bayar sumpah. Bayar kafarah sumpah tadi. Kemudian Islam adalah agama yang sempurna. Dijelaskan, tuan-tuan, melalui Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian kaedah yang ketiga yang dinukilkan daripada firman Allah Ta'ala suratul Hasyr ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, yakni Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, yakni Muhajirin, dan mereka mengutamakan, iaitu Muhajirin, atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kebakhilan, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tuan-tuan, kaedah yang ke-43 merupakan potongan ayat wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dijaga dirinya daripada kebakhilan, maka Allah SWT ataupun mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan seingat saya, tuan-tuan rahmati Allah, ada kisah juga di sebalik ayat Al-Quran ini yang dinukilkan ataupun berkait dengan ayat Quran ini, berkaitan dengan kisah bagaimana sifat ithar yang dimiliki oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in.
Itharnya bertuan yang diambil daripada perkataan wa yu'thirun. Itharnya bertuan merupakan di antara sifat yang sangat mulia, iaitu lebih mengutamakan orang lain berbanding diri sendiri. Dan sifat ithar ni tuan-tuan merupakan di antara sifat yang dimiliki oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mengutamakan orang lain lebih daripada diri sendiri. Orang lain dapat tak apa. Tak ada afan. Orang kita tak dapat tak apa, yang penting orang lain lebih diutamakan. Allahu Akbar. Dan seingat saya tuan-tuan ada satu kisah berkaitan dengan sahabat Nabi ataupun satu keluarga sahabat Nabi SAW yang Nabi SAW satu ketika Nabi Alan kepada para sahabat, ada tak di antara kalian yang sedia untuk menerima tetamu saya? Dan diriwayatkan tuan-tuan ketika itu memang Nabi SAW tak ada apa-apa yang dijamu untuk tetamu Nabi itu, sebab tu Nabi offer kepada para sahabat agar mereka sedia tak untuk khidmat layan tetamu Nabi SAW ni. Maka ada di antara sahabat Nabi tuan-tuan sedia kan untuk melayani tetamu Rasulullah SAW. Maka dia pun kembali ke rumah dia tuan-tuan. Afwan, sekejap saya minum dia tuan-tuan. Maka sahabat tadi tuan-tuan rahmati Allah balik ke rumah dia. Dia maklum kat isteri dia, kalau lebih kurang kisah tuan-tuan. Dia maklum kat isteri dia, kemudian tanya isteri dia ada apa-apa tak yang kita boleh hidangkan untuk tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian isteri kata apa tuan-tuan, ada yang mencukupi untuk anak-anak kita saja, ataupun kita dan anak-anak kita, lebih kurang macam tu tuan-tuan, saya tak berapa pasti. Cuma nak cerita lebih kurang macam tu lah. Maka sahabat tadi tuan-tuan maklumkan pada isteri dia, kamu usahakan untuk tidurkan anak-anak kita. Apa yang ada untuk anak-anak tadi itu kita berikan kepada tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan rahmati Allah, ingat saya lebih kurang semasa tetamu-tetamu kita nak makan, kamu tutuplah pelita ataupun lampu ketika itu agar mereka menyangka kita pun makan sekali. Dalam keadaan sebenarnya tuan-tuan mereka tak makan pun, yang makan tu siapa? Tetamu-tetamu Rasulullah SAW saja. Kemudian tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, ringkasnya pada malam tu Masya Allah keluarga sahabat ni berlaparan. Sebab apa? Mengutamakan ataupun melayani tetamu Rasulullah SAW tadi. Maka itu di antara bentuk kisah berkaitan dengan ithar para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, mengutamakan orang lain lebih daripada diri mereka sendiri. Pada masa yang sama tuan-tuan, apa yang mereka berikan tu mereka tak rasa apa-apa pun, mereka memang ikhlas kerana Allah Taala. Hatta kalau kita baca sirah sahabat Nabi Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu, tatkala disaudarakan dengan salah seorang sahabat daripada Ansar tuan-tuan, dan sahabat Ansar itu memang merupakan di antara seorang yang kaya raya, memiliki beberapa rumah dan memang seorang kaya raya tuan-tuan. Hatta isteri dia pun diofferkan kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Maka Abdurrahman bin Auf kata, apa tak mengapa, tunjukkan saya pasar dekat mana, saya nak berniaga kan. Itu di antara kisah. Nak ceritanya tuan-tuan, Masya Allah sahabat-sahabat ni insan-insan yang mempunyai hati yang sangat istimewa, yang mengutamakan orang lain lebih daripada diri mereka sendiri. Subhanallah. Ala kulli hal, kaedah yang ke-43 tuan-tuan berkaitan dengan wa may yuqashuha nafsi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dijaga dirinya dari kebakhilan, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Baik. Pengenalan, tuan-tuan dirahmati Allah. Kaedah Al-Quran ini merupakan kaedah yang muhkam berkaitan dengan masalah akhlak, pendidikan dan penyucian jiwa. Sebagaimana juga berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia yang lain. Kaedah ini tuan-tuan terdapat dalam dua tempat dalam Al-Quran, di antaranya dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-9 yang kita bacakan sebentar tadi. Kemudian yang kedua tuan-tuan rahmati Allah dalam surah At-Taghabun ayat 14 hingga ke-17 berkaitan dengan konteks fitnah harta, anak dan juga isteri tuan-tuan. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم
wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu ada yang akan menjadi musuh bagi kamu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu hanyalah cubaan ujian bagi kamu, dan di sisi Allah adalah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuan kamu, dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk diri kamu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kebakhilan dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, nescaya Allah melipat gandakan balasannya kepada kamu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun. Hadirin yang dikasihi, dalam surah At-Taghabun itu khas berkaitan dengan keutamaan untuk kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah SWT, dan juga merupakan peringatan daripada Allah daripada sifat bakhil, sifat kikir tuan-tuan, sifat kedekut wal'iyadzubillah, disebabkan tamak dengan harta dunia. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ketahuilah bahawasanya harta kita yang sebenar adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah SWT, harta yang kita berikan untuk Allah SWT. Adapun yang kita simpan tuan-puan, yang kita longgokkan, ia tak semestinya menjadi milik kita. Yang semestinya tuan-puan disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang sahih, kata Nabi, selain daripada 3 perkara harta kita tuan-puan, makanan yang kita makan sehinggalah makanan itu rosak, kemudian pakaian yang kita pakai sehinggalah pakaian kita lusuh, kita buang, kemudian yang ketiga tuan-puan, harta yang kita sedekahkan, infakkan, yang mana ia akan memberikan manfaat berterusan. Selain daripada 3 perkara yang tuan-puan, Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, disebutkan oleh Nabi SAW zahibun wa tarikuhu linnas, ataupun dikenali sebagai at-tirqah. Harta tersebut akan pergi menjadi milik orang lain dan akan menjadi milik waris. Yang kita punya tuan-puan, yang jaminan daripada Allah, kita punya apa? Yang telah kita berikan, yang telah kita infakkan, yang telah kita keluarkan untuk Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk memperjuangkan agama Allah, untuk menyebarkan ilmu syar'i. Inilah harta kita yang sebenar tuan-puan. Yang kita tinggalkan, yang kita longgokkan tak semestinya tuan-puan. Walhamdulillah jika anak-anak kita waris, kita manfaatkan untuk kita. Tetapi ada jaminan tak? Tak ada jaminan tuan-tuan. Tak ada jaminan. Yang kita punya, yang kita keluarkan, yang kita hantar, yang kita laburkan untuk akhirat. Dan saya sangat tertarik tuan-tuan dengan ayat dalam surah At-Taghabun ini, ayat yang ke-17. Allah Ta'ala berfirman, "In tuqridullaha qardan hasana." Jika kamu memberikan pinjaman dengan jika kamu memberikan pinjam kepada Allah Ta'ala, pinjaman kepada Allah, tuan-tuan, Maha Suci Allah Azza wa Jalla, Allah Maha Kaya, Al-Ghani. Allah Ta'ala, kita nak bagi pinjam ke Allah, Maha Suci Allah Ta'ala tuan-tuan, cuma nak berikan satu bentuk peringatan kita bersama, galakkan kita bersama tuan-tuan. Apabila kita mengeluarkan harta kita untuk Allah, infak untuk Allah Ta'ala, Rasul tuan-tuan rahmati Allah, ia seolah-olah apa tuan-tuan? Qardun hasan, pinjaman yang baik. Diumpamakan kita beri pinjam kepada Allah tuan-tuan. Allahumma musta'an, Maha Suci Allah Ta'ala. Allah akan ganti tuan-tuan rahmati Allah. Yudha'ifhu lakum. Allah Ta'ala akan memberikan gandaan bagi kamu, melipat gandakan pahala bagi kamu, balasan kepada kamu. Wallahu syakurun halim. Allah Ta'ala itu Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun. Ya Allah. Hadirin yang dikasihi, apa sahaja yang kita bagi tuan-tuan, Allah akan bagi kita tuan-tuan. Cuma kita jangan mengharap balasan dalam bentuk dunia. Sebab kita harap balasan dalam bentuk dunia tuan-tuan, kita rugi. Dunia ni kejap saja. Yang kita harap pada Allah tuan-tuan, kita harap balasan daripada Allah akhirat. Bila kita harap pada Allah balasan berbentuk akhirat tuan-tuan, dunia kita akan dapat, akhirat kita akan dapat. Tapi untuk semata-mata kita dapat dunia tuan-tuan, kita risau. Dunia pun tak dapat, akhirat lebih-lebih lagi. Ala kulli hal hadirin, jangan kita merasa rugi, jangan kita merasa menyesal dengan apa yang telah kita keluarkan untuk Allah dan Rasul. Ketahuilah tuan-tuan, semuanya akan dinilai oleh Allah SWT. Hatta betapa besarnya keutamaan infak ni tuan-tuan. Bila kita bagi, kita berikan tuan-tuan, belum lagi dimanfaatkan pemberian kita oleh orang yang kita berikan manfaat tadi. Belum lagi dimanfaatkan tuan-tuan, sebenarnya Allah Ta'ala telah catat bagi kita. Manfaat telah diberikan kepada kita terlebih dahulu. Manfaat yang kita harap digunakan tuan-tuan, belum dimanfaatkan, kita dapat manfaatnya. Sebab itulah hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, sangat besar keutamaan.
untuk kita usahakan untuk mengeluarkan harta kita dengan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Petunjuk daripada kaedah ni hadirin yang dikasihi. Sifat bakhil bukan sesuatu yang mudah nak dijauhi. Dan sebelum tu, saya rasa saya tertinggal sikit bawah tu. Asyuha tu apa ni? Asyuha. Dari segi sudut, asyuhu dari segi sudut bahasa tuan-tuan bermaksud mencegah disertai sifat tamak. Maksudnya adalah kedekut tuan-tuan, kedekut disertai dengan sifat tamak. Dahlah kedekut pada masa yang sama tamak. Kedekut bersama-sama dengan kedekut tu ada tamak. Ya, baik. Hadirin, sifat bakhil bukan sesuatu yang mudah hendak dijauhi daripada hati manusia, melainkan hamba-hamba Allah Ta'ala yang beruntung dan yang akan dipermudahkan Allah. Tuan-puan, ialah manusia tuan-puan, kita insan. Bukan mudah tuan-puan, sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang kita dapat ataupun sesuatu yang kita ada, yang kita usahakan dengan sungguh-sungguh, pengorbanan berapa banyak masa kita perlu, titik dan sebagainya, keletihan dan sebagainya, pengorbanan kita untuk dapatkan harta masalah. Susah payah tuan-puan, memang bukan sesuatu yang mudah untuk kita keluarkan. Apatah lagi tuan-puan rahmati Allah, pandangan mata kita, contoh dalam poket kita ada sekian-sekian amount. Contoh RM50. Pandangan mata kita tuan-puan, kita bagi RM10, RM40 tinggal. Betul tak? Bagi RM40, tinggal RM10. Tuan-puan, sedangkan ia merupakan janji daripada Allah tuan-puan, tidak akan berkurang harta kita dengan sedekah manfaat. Maknanya memang bakhil ni tuan-puan susah memang. Memang bukan mudah untuk kita jauh, tapi pada masa yang sama kita harap pada Allah menjadi di antara hamba-hamba Allah yang beruntung, yang punya iman yang kuat pada Allah. Teguh iman tuan-puan, dia yakin apa saja yang diberikan Allah akan bagi gantian yang lebih baik, lebih banyak tuan-puan, di dunia maupun di akhirat. Maka di antara insan tuan-puan rahmati Allah, kadang kita baca kisah-kisah, perkongsian-perkongsian mereka-mereka yang hebat, mereka-mereka yang memiliki jiwa yang Masya Allah, jiwa yang sangat luas tuan-puan, jiwa yang hebat tuan-puan, iman yang sangat teguh. Kadang rakan-rakan kita yang dermawan, rakan-rakan kita yang Masya Allah yang terlibat dengan kerja-kerja dakwah dan juga kebajikan yang tuan-puan subhanallah, kadang mereka kongsikan ada di antara mereka-mereka yang istiqamah infakkan harta di jalan Allah berbentuk ta'lim dan sebagainya tuan-puan. Kadang kita lihat ada di antara mereka bukanlah seorang yang kaya raya tuan-puan, tapi Masya Allah, tapi bila mana datang kepada mereka galakan-galakan, anjuran-anjuran yang benar, berbentuk galakan-galakan untuk mengeluarkan harta di jalan Allah SWT, maka mereka sangat ringan, sangat mudah untuk keluarkan. Dalam keadaan mungkin mereka tuan-puan tak ada banyak pun harta dan sebagainya, tapi subhanallah, satu bentuk hati yang subhanallah Allah Ta'ala berikan satu taufik hidayah, yang memang iman yang teguh tuan-puan, yakin dengan janji Allah Ta'ala, yakin dengan apa yang Allah Ta'ala janjikan di akhirat, sangat ringan tuan-puan. Ini yang kita sebutkan dermawan subhanallah kan. Mereka yang bertakwa pada Allah, mereka yakin dengan janji-janji Allah Ta'ala. Dan semua Allah pelihara kita daripada sifat bakhil tuan-puan. Sifat bakhil terjadi pada diri seseorang dengan sifat tamak tuan-puan. Tamak kat sini, tamak dan kecintaan yang kuat terhadap harta. Allah SWT berfirman dalam suratul Ahzab ayat yang ke-17, pada ayat yang ke-18 afwan, pada ayat yang ke-18 dan juga ayat yang ke-19 Allah SWT berfirman dalam suratul Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qailina li ikhwanihim halumma ilayna wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila ashihatan 'alaykum fa idza jaa'a al-khawf ra'aytahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, marilah kepada kami, dan mereka tidak mendatangi peperangan melainkan seketika. Mereka bakhil terhadap kamu apabila datang bahaya, kamu lihat mereka itu memandang kepada kamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang yang pengsan kerana akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, maka mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam, sedangkan mereka bakhil
untuk melaksanakan kebaikan, mereka itu tidak beriman, maka Allah Ta'ala menghapuskan pahala amal mereka, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Itu pun di antara bentuk ancaman kita sebutkan perbuatan bakhil hadir ini. Melalui harta, tuan-puan, manusia akan diuji sama ada mereka bersifat bakhil atau tidak. Melalui harta, tuan-puan. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in telah menunjukkan sifat lawan bagi bakhil, iaitu pemurah berdasarkan ayat yang digunakan sebagai kaedah ini, tuan-puan. Sifat di antara sifat lawan sifat bakhil apa? Pemurah. Atas lagi pemurah apa, tuan-puan? Ithar, lebih mengutamakan orang lain berbanding diri mereka sendiri. Subhanallahil azim. Semoga Allah SWT memudahkan bagi kita mengikuti, mencontohi para sahabat Nabi. Sebab tu hadirin, di antara buku-buku yang bermanfaat yang kena ada dekat library rumah kita, tuan-puan, adalah kisah-kisah berkaitan dengan sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in. Hayatus sahabat, kehidupan para sahabat, biografi para sahabat, kisah-kisah keluarga para sahabat Nabi, kisah-kisah pengorbanan mereka, tuan-puan, mujahadah mereka, ithar mereka, sifat-sifat mereka yang sangat mulia. Kisah-kisah para sahabiyah, kisah kanak-kanak di zaman Nabi, mujahidin, mujahidah, tuan-puan. Subhanallahil azim. Ini di antara kisah-kisah yang kita akan cerita dalam keluarga kita, tuan-puan. Untuk apa? Untuk kita ambil pengajaran daripada kisah benar ni, tuan-puan. Bukan kisah yang kita katakan kisah yang direka-reka, tak, ini kisah yang benar. Pengorbanan mereka, perjuangan mereka. Untuk kita contohi mereka, tuan-puan. Mereka adalah generasi yang terbaik. Mereka adalah manusia yang terbaik, tuan-puan. Yang Nabi SAW sebut dalam hadis Nabi yang sahih. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di zaman aku. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in. Mereka lah yang kita kena kenali, tuan-puan. Kenali susuk tubuh mereka, pengorbanan mereka, kehebatan mereka, jiwa mereka. Para sahabiah ummahatul mu'minin, hebat-hebat, tuan-puan. Inilah orang-orang yang kita kenal, tuan-puan. Orang yang kita kena kenal, orang-orang yang kita kena kenalkan kepada keluarga kita. Supaya hati kita dapat bersama mereka, tuan-puan. Dan mudah-mudahan disebabkan usaha kita untuk mengikuti mereka, meneladani mereka, mudah-mudahan insya-Allah taala Allah bangkitkan kita bersama dengan mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai satu kaum maka mereka akan bersama dengan mereka di akhirat nanti, tuan-tuan. Maka kita usahakan untuk mengenali para sahabat, membaca tentang kisah-kisah para sahabat, mengenali pengorbanan perjuangan mereka, tuan-tuan. Pada masa yang sama dalam urusan akhirat, jangan kita lihat orang di bawah kita, tuan-tuan. Lihat mereka, tuan-tuan, para sahabat Nabi. Insya-Allah hati kita akan sentiasa rendah dan tunduk, warak, tuan-tuan. Sebab kita tahu kita tak akan mampu menandingi para sahabat Nabi sampai bila-bila pun. Mereka sangat istimewa, tuan-tuan. Baik. Allah Ta'ala telah menyelamatkan para sahabat Nabi daripada sifat bakhil melalui beberapa amalan hati, tuan-tuan. Yang pertama sekali, amalan hati yang pertama, mereka mencintai sesama mereka kerana Allah. Hubbun fillah, al-hub fillah, cinta kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan semata-mata kerana harta, tuan-tuan, bukan semata-mata kerana ada sesuatu kepentingan, tetapi cinta semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cinta yang diabadikan kerana Allah, fillah azza wa jalla. Bukan disebabkan ada sesuatu kepentingan untuk harta dunia, wal'iyadzubillah, ada sesuatu yang diinginkan, wal'iyadzubillah, tuan-tuan. Ini para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian yang kedua, mereka tidak menaruh keinginan terhadap apa yang telah diberikan oleh mereka. Apa yang mereka bagi, oleh mereka, tuan-tuan, kat sini. Apa yang mereka bagi, tuan-tuan, mereka tak terkesan pun. Mereka tak ingat apa pun. Maksudnya mereka tak pun nak menuntut balik. Bahkan apa yang mereka berikan, tuan-tuan, memang kerana Allah Ta'ala. Untuk menyukurkan Allah SWT. Untuk Allah redha kat mereka. Untuk Allah sayang kat mereka. Tak ada satu bentuk kita katakan, saya buat baik kat kamu kena buat baik kat saya. Lah. Apa yang mereka bagi, tuan-tuan, mereka tak harap pembalasan. Mereka hanya mengharapkan redha Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan, para sahabat Nabi ada ithar. Mereka lebih mementingkan orang lain berbanding diri mereka. Hebat, tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Pastinya kita, ya Allah, memang tak akan mampu dapat menandingi mereka. Tapi kita belajar insya-Allah untuk mengikuti mereka. Tuan-tuan baca kisah para sahabat Nabi. Apatah lagi berkait dengan harta, tuan-tuan. Subhanallah, kadang memang kita ni memang tak faham. Sahabat-sahabat ni sangat istimewa hadirin. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, tak kala diberikan hadiah oleh para sahabat Nabi kepada beliau, di antaranya Abdul Rahman bin Auf sebagai contoh. Abdul Rahman bin Auf, tuan-tuan, subhanallah, di antara perkara yang beliau lakukan,
beliau memang berikan harta kepada isteri-isteri Nabi setelah kewafatan Nabi. Abdurrahman bin Auf berikan mereka harta-harta. Dan di antara yang saya pernah baca tuan-puan ataupun diceritakan, Aisyah Ummul Mukminin dapat tu tuan-puan diberikan semua pula kepada orang lain. Sahabat Nabi tuan-puan, apa yang mereka dapat, mereka ada, mereka akan bagi. Subhanallah. Memang kita memang tak boleh nak faham tuan-puan ni. Hebat. Mereka memang subhanallah, hati ya Allah ya Rahman, kan. Hebat sangat tuan-puan. Sebab tu bila kita baca kisah-kisah mereka, Masya Allah, memberikan inspirasi, motivasi kepada kita untuk sama-sama belajar, untuk mengikuti meneladani mereka, insya-Allah. Kemudian tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, bentuk aplikasi kaedah ini juga berkenaan perintah Allah Ta'ala untuk apa? Memperbaiki hubungan suami isteri yang bermasalah jika ada ruang untuk diperbaiki. Seperti mana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat yang ke-128, wassulhu khair. Wassulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik bagi keduanya. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan penghalangnya tuan-puan, wa uhduratil anfusus syuhha. Walaupun manusia itu menurut tabiatnya ataupun manusia itu memang umumnya memang seorang yang bakhil, seorang yang kikir tuan-puan, tak suka mengeluarkan harta kepada manusia yang lain. Dan manusia ni umumnya tuan-puan, kita semua umumnya tuan-puan ni memang diuji dengan bentuk kecintaan kepada harta. Wal'iyadzubillah. Sehingga Nabi SAW sebut dalam hadis Nabi yang sahih berkaitan dengan manusia ni, bila mana mereka diberikan 2 lembah daripada harta, maka mereka akan menginginkan lembah yang ketiga. Dan mereka tak akan pernah merasa puas tuan-puan sehingga apa? Sehingga tanah dimasukkan ke dalam mulut mereka. Sehingga mereka menemui kematian, baru mereka akan merasa puas. Sehingga diberikan perumpamaan tuan-puan ni, jika sebahagian bumi itu diberikan kepada seorang manusia masalah, nescaya dia akan tanya sebahagian lagi milik siapa. Sebab apa? Kalau boleh dia nak semua dia tuan-puan ni. Jika diberikan, contoh ada 2 bumi masalah, satu bumi diberikan kepada seorang manusia, nescaya dia akan tanya satu bumi itu lagi milik siapa. Sebab apa? Kalau boleh dia nak dua-dua. Wal'iyadzubillah. Semua Allah SWT memelihara kita daripada memiliki sifat bakhil tuan-puan ya. Bentuk aplikasi yang seterusnya adalah pujian Allah Ta'ala terhadap para sahabat Nabi yang mengutamakan orang lain berbanding diri mereka sendiri, ataupun kita sebutkan berkaitan dengan ithar. Kemudian tuan-tuan rahmati Allah, sebagai penutup ataupun sebelum kita kongsikan berkaitan dengan kesimpulan ataupun pengajaran, kita ceritakan terlebih dahulu satu kisah yang dinukilkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin berkaitan dengan kisah Qais ibn Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu ta'ala anhuma. Dikisahkan tuan-tuan rahmati Allah, Qais ibn Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhuma termasuk di antara para dermawan yang sangat terkenal. Sehingga suatu ketika beliau sakit tuan-puan, maka rakan-rakannya melambat-lambatkan ataupun tidak menziarahinya. Lewatlah ziarah tuan-puan. Maka dia bertanya berkenaan tentang mereka, lalu orang yang lain pun menjawab, sesungguhnya mereka malu sebab apa? Hutang-hutang mereka kepada kami. Kemudian Qais bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, semoga Allah Ta'ala menghinakan harta yang mencegah rakan-rakan saya untuk datang ziarah. Lalu dia menyuruh seseorang untuk mengumumkan barang siapa yang mempunyai hutang kepada Qais, maka hutangnya itu telah lunas. Allahu Akbar. Hebatlah tuan-puan ni. Subhanallah, kisah-kisah teladan yang subhanallahil azim. Insan-insan yang Allah Ta'ala berikan hidayah taufik, insan-insan yang hati-hati mereka sangat istimewa, dianugerahkan Allah Ta'ala hati yang sangat istimewa. Akhirnya tuan-puan, kesimpulan yang pertama sekali, bahaya sifat bakhil dalam Islam. Semua Allah pelihara kita daripada sifat bakhil. Lawan kepada sifat bakhil adalah pemurah dan mengutamakan orang yang lain berbanding diri mereka sendiri, seperti mana yang telah ditunjuk ajar oleh para sahabat. Generasi yang terbaik di kalangan manusia adalah generasi para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in. Tuan-puan, usahakan kita bersama untuk mengenali mereka. Insya-Allah tuan-puan, saya katakan insya-Allah tuan-puan berusaha untuk mengenali para sahabat Nabi, para sahabiyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Insya-Allah tuan-puan akan jatuh cinta dengan mereka. Pengorbanan mereka tuan-puan hebat sangat tuan-puan. Subhanallahil azim. Mereka manusia yang bukan rasul, bukan nabi tuan-puan ni. Mereka manusia yang umum, kita kata manusia seperti mana kita. Memang kita taklah macam mereka tuan-puan. Manusia biasa. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan rasul, bukan nabi. Tapi subhanallahil azim, akhlak, pengorbanan, kisah, sifat yang mereka tunjukkan sangat hebat tuan-puan.
Kemudian yang terakhir sekali tuan-tuan, Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada semua para sahabat dengan kejayaan dunia dan akhirat. Maka kita usahakan untuk kita berjaya tuan-tuan, seperti mana para sahabat Nabi telah berjaya. Untuk kita berjaya, kita kena mengikuti mereka yang telah berjaya. Siapa yang telah berjaya tuan-tuan? Janji Allah kejayaan untuk mereka dunia dan akhirat. Siapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kita kena usaha untuk mengikuti mereka tuan-tuan. Mudah-mudahan insya-Allah kita pun tergolong di kalangan orang yang berjaya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tuan-tuan ada persoalan? Silakan. Jika saya mampu jawab, saya jawab. Jika tak mampu, saya katakan saya tak tahu. Wallahu a'lam. Berikan saya peluang untuk saya rujuk dan tanya dengan ikhwan yang lain. Barakallahu fikum. Silakan. Ada persoalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan kaedah 41 ya. Ya. Okey, bagaimana kita nak membezakan ianya merupakan satu musibah ataupun ianya merupakan satu cara Allah nak mendekatkan kita dengan dia, iaitu sebab ya mengikut yang ni kata tadi ya, setiap apa yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh tangan-tangan kamu, iaitu dosa-dosa kamu ya. Okey, mungkin ada orang tu dia tak buat dosa tapi masih tetap menerimanya ya. So bagaimana kita nak bezakan sama ada ianya musibah ataupun satu apa Ustaz? Tanda kasih sayang Allah. Nah. Ya, kasih sayang Allah nak meningkatkan lagi makam dia. Okey. Macam mana Ustaz nak bezakan? Hadirin yang dirahmati Allah. Terima kasih Bu Azia, persoalan yang sangat baik. Nak bezakan ni tuan-puan, wallahu taala alam bissawab. Secara pasti nak bezakan ni tuan-puan, wallahu alam. Saya pun tak pastilah secara pasti nak bezakan. Cuma ala kulli hal, sebagai mukmin ni tuan-puan, apa jua yang menimpa dia, dia kena senantiasa berbaik sangka dengan Allah Taala. Maksudnya adalah kena ada satu bentuk sangka dalam jiwa tu, kena ada satu bentuk sangkaan apa jua musibah ni, ini mesti sebab saya pernah buat dosa. Walaupun kita tak tahu ataupun walaupun mungkin kita rasa kita usaha untuk kita lepas daripada dosa maksiat masalah. Tapi kita kena sentiasa menganggap bahawa ini merupakan antara bentuk hukuman pada saya masalah. Pada masa yang sama kita kena menyangka juga tuan-tuan, ataupun kita kena ada zon yang sama, sangkaan yang baik yang sama yang kita anggap bahawa Allah Ta'ala nak tinggikan darjat saya di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan saya insya-Allah. Pada masa yang sama juga tuan-tuan yang dirahmati Allah, ia akan menjadi satu sebab kedekatan kita ataupun kemuliaan kita di sisi Allah bila mana kita dapat istiqamah, bila mana kita dapat bersabar, bila mana kita dapat bertahan walaupun kita menghadapi ujian dan dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita usaha untuk konsisten, apabila kita usaha untuk istiqamah tuan-tuan, maka ia merupakan di antara bentuk kedua-duanya insya-Allah. Ia merupakan satu bentuk keampunan dosa kita, pada masa yang sama ia juga merupakan satu bentuk Allah Taala nak angkat darjat kita di sisi Allah. Kedua-duanya boleh menjadi sebab tuan-tuan. Yang paling penting adalah zon kita dengan Allah Ta'ala. Jangan sekali-kali kita buruk sangka dengan Allah. Jangan sekali-kali kita buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni manusia tuan-tuan, kita ni hamba Allah yang kita tak tahu. Kadang ada perkara-perkara yang sebenarnya ia merupakan kesalahan. Dan mungkin kita tak tahu. Adakah di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ataupun doa yang umum tuan-tuan, doa yang baik berkaitan dengan doa kita mohon pada Allah agar diberikan keampunan daripada diberikan keampunan atas dosa yang kita sengaja buat dan dosa yang kita sengaja tak buat. Ataupun doa yang lain, doa Nabi SAW berkaitan dengan Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kan kita mohon pada Allah SWT daripada mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang kita tahu, dan kita mohon pada Allah daripada sesuatu yang kita tak tahu. Maknanya apa? Kita kadang tak tahu tuan-tuan, kita kadang tak perasan. Tapi yang paling penting adalah sebagai mukmin, sebagai mukminah, apa jua yang menimpa kita, kita kena ingat ia merupakan sebab keampunan buat kita. Pada masa yang sama ia merupakan sebab Allah Ta'ala nak angkat kedudukan kita di sisi Allah. Dan kita tak perlu nak mengesahkan pemikiran kita tuan-tuan, adakah ia berbentuk dosa ke, adakah ia berbentuk kemuliaan ke tuan-tuan. Kita anggap dua-dua saja. Supaya hati kita lebih bersih, supaya hati kita senantiasa tunduk dan sentiasa mohon ampun pada Allah Ta'ala. Dan semoga ia menjadi sebab pembersihan dosa buat kita. Pada masa yang sama ia juga akan menjadi satu bentuk tanda kasih sayang kita kepada Allah. Sebab apa hadirin? Sebab kalau kita hanya menganggap ia sebab dosa semata-mata, sebab adakah kita kata ujian ataupun kita sebutkan musibah, kita kata ujian atau boleh dekatkan kesusahan kehidupan seperti mana yang dialami oleh orang-orang soleh terdahulu daripada kalangan para rasul, para nabi,
Hatta Nabi SAW tu para sahabat Nabi, mereka adalah insan yang terbaik, insan yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tetapi kehidupan mereka tuan-puan penuh dengan ujian, penuh dengan kesusahan. Kan? Maka kita katakan jaga hati kita, usahakan untuk sentiasa berbaik sangka dengan Allah. Pada masa yang sama semoga ia menjadi sebab Allah Ta'ala sentiasa reda kat kita tuan-puan, Allah SWT kasih kat kita. Semoga kita menjadi di antara hamba-hamba Allah yang Allah Ta'ala terima, yang Allah Ta'ala anggap di antara hamba-hamba Allah, yang Allah Ta'ala ampunkan segala dosa kita, dan Allah Ta'ala isytiharkan ke akhirat tuan-puan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ataupun Allah Ta'ala nyatakan bahawa fadkhuli jannati, kan, maka masuklah kamu ke dalam syurgaku. Wallahu a'lam puan, itu je yang saya boleh respon. InsyaAllah Ustaz, maknanya kita bersangka baik pada Allah setiap apa yang Allah bagi, ya, insyaAllah. Walaupun memang bukan mudah tuan-puan, tapi insyaAllah kita usahakan juga untuk didik hati kita untuk berbaik sangka dengan Allah. Allah Ta'ala tak akan menzalimi hamba-hambanya tuan-puan. Allah Ta'ala tidak akan meninggalkan hamba-hambanya yang berusaha untuk sujud tunduk pada Allah. Tidak sekali-kali tuan-puan. Allah Maha Suci Allah daripada menganiaya hamba-hambanya, menzalimi hamba-hambanya. Cuma kita kena sabar, bertahan, berbaik sangka kepada Allah. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Di sebalik kesusahan, kesulitan tuan-puan ada kelapangan, ada kemudahan, insya-Allah. Walaupun memang bukan mudah, tapi kena sabar dan bertahan. Baik, Ustaz, beri hadiah kepada kawan adakah dikira sebagai sedekah? Bagaimana pula hukum memberi sedekah kepada orang kaya? Beri hadiah kepada kawan adakah dikira sebagai sedekah? Hadiah sedekah, wallahu ta'ala alam bissawab tuan-puan ni. Saya pun tak berapa nak pastilah secara pasti buat ketika ini. Cuma nak ceritanya tuan-puan, hadiah ni beza rasa dengan sedekah. Hadiah tu beza dengan sedekah tuan-puan. Hadiah ni hadiah. Hadiah ni semua orang boleh dapat hadiah. Semua orang berhak untuk dapat hadiah tuan-puan. Maksudnya adalah bahkan hadiah ni, memberi hadiah ni tuan-puan merupakan di antara amalan yang sangat baik yang menjadi sebab kita katakan menjadi sebab kecintaan sesama kita di antara kaum muslimin. Memberi hadiah. Adapun sedekah, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, lebih utama untuk kita berikan sedekah kepada mereka yang memerlukan. Apakah hukum berkait dengan apakah hukum kita memberi sedekah kepada orang kaya? Wallahu a'lam bissawab. Sedekah ni tuan-puan lebih utama untuk kita beri kepada orang yang memerlukan. Orang kaya dia tak perlukan sedekah. Mungkin kita sebut lebih tepat tuan-puan, mungkin hadiah lah kita berikan kepada orang kaya ni, kita berikan hadiah. Mungkin rakan-rakan kita mereka orang kaya masalah. So yang lebih sesuai untuk kita sebut kat situ adalah hadiah. Keduanya dapat pahala tak? InsyaAllah keduanya akan dapat pahala tuan-puan, dijanjikan pahala. Sedekah ni kepada mereka yang memerlukan. Itu yang saya tahu tuan-puan ni. Jika saya ada salah dan silap, tuan-puan mohon tegur nasihat atau tuan-puan boleh tanya dengan asatidah yang lain. Jika saya silap, salah faham tuan-puan, maafkan saya betulkan kesalahan dan kekhilafan saya. Cuma itu yang saya faham lah. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang saya faham. Ada persoalan yang lain? Tuan-puan boleh faham tak? Jelas insya-Allah apa yang kita kongsikan insya-Allah ya. Jazakumullah khairan. Ada persoalan yang lain? Baik, barakallahu fikum. Terima kasih tuan-puan. Ustaz. Ya Bu Azia. Nak minta Ustaz tolong bacakan doa pada saya, Kak Aziz dan dua kakak dalam ni yang akan mengerjakan umrah hari Sabtu ni. Ustaz tolong bacakan doa diberikan Allah perlindungan dan kesihatan yang baik untuk kami beramal di sana. Ya, terima kasih Ustaz. Tolong bacakan doa ya. Baik, terima kasih Pak Aziz. Dan pada masa yang sama, Pak Aziz ataupun Kak Aziz jangan lupa doakan untuk kami. Semasa Pak Aziz ataupun Kak Aziz musafir umrah, masya-Allah, semoga Allah memberkati. Insya-Allah. Doa yang terbaik untuk semua. Amin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa shifa'u 'azimi sultanik. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzul quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lakal mannan, badi'us samawati wal ardi dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والmuslimin والmuslimat الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah kami, ya Allah, untuk ilmu yang benar, ya Allah. Permudahkan kami dapat mengamalkan apa yang kami pelajari, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada pagi ini pertemuan yang Engkau berkahi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di antara kami, ya Allah, rakan-rakan kami, ya Allah, Aziz dan juga rakan-rakan, ya Allah. InsyaAllah kami akan umrah, ya Allah. Permudahkan perjalanan mereka, ya Allah. Terimalah umrah mereka, ya Allah. Semoga mereka memperolehi umrah yang mabrurah, insyaAllah. Umrah yang maqbulah, insyaAllah. Jadikanlah perjalanan mereka asbab hidayat seluruh alam. Mudah-mudahan kami yang belum diberikan peluang tuan-puan, ya Allah, permudahkanlah kami juga, ya Allah. Pilihlah kami juga dapat menunaikan umrah dan haji. Permudahkanlah kami dapat mengamalkan amalan saleh, mentaati segala perintah Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Tuhan kami, peliharalah diri kami, keluarga kami, ampunkan dosa kami, dosa kedua ibu ayah kami, dosa orang-orang yang kami kasih. Permudahkanlah kami semua, ya Allah. Peliharalah kami, ya Allah. Berikanlah kami kesihatan dan afiat. Permudahkan kami dapat mentaati perintah-Mu, ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah, ya Allah, asatidzah kami, ya Allah, guru-guru kami. Ampunkan mereka, rahmati kasih mereka, ya Allah. Permudahkanlah perjuangan Akademi Tadabbur Malaysia, ya Allah. Permudahkanlah asatidzah kami, ya Allah, Ustaz Yusuf, dalam perjuangan mereka menegakkan pemahaman Al-Quran, menyebarkan ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Permudahkan perjuangan mereka, ya Allah. Terimalah pengorbanan kami semua, perjuangan kami semua, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengetahui, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim. Permudahkanlah segala urusan kami, ya Allah, dunia dan akhirat, perjalanan kami, ya Allah. Ya Allah, umur kami jadikanlah umur yang bermanfaat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khalqi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Safar salim insyaallah, ta'zi. Umrah maqbulah insyaallah. Barakallahu fikum.